Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini Dia dan tim House to Malaysia berada di Kelang, Selangor. Kita nak pergi tour ke sebuah rumah teres 2 tingkat and lot yang berkeluasan 2,200 square feet. Menariknya korang rumah ni di mana dry kitchennya sangat-sangat cantik ala rumah gaya Muhammad Saleh macam tu. Tapi sebelum kita pergi tour rumah ni, pastikan korang like dan subscribe House to Malaysia, okey? Jom ikut dia masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi House to Malaysia. Welcome to Nazura Home. Jemput masuk. Hai, saya Nasri, ini wife saya. Azura. Kami pemilik Instagram Nazura Home. Tapi saya lah yang handle IG tu, banyak post update pasal IG. So ni rumah kedua kami sebenarnya. Rumah ni berkeluasan lebih kurang 2,000 square feet sebelum renovation. So after renovation lebih kurang dalam 2,200 square feet. Rumah ni berkonsepkan modern English dan ada sikit minimalis sebab kami suka dekor yang simple, tak terlalu sarat. Lagi satu, rumah ni dibeli kita beli subsale. Kita orang beli dalam tahun lepas. So kita orang pindah ke sini tahun lepas lah. So selepas a few months later baru kita orang start with all the renovation apa semualah. So actually before this memang kita orang dah biasa stay kat Setia Alam. So bila kita orang pindah, kita orang dah tak nak lari jauh within this area sebab anak pun sekolah dekat apa semua kan. So that kita orang kira upgrade from rumah kecil kepada rumah besar lah. Okay, untuk first tour saya akan tunjukkan ruang tamu kami dan juga ruang makan lah. Jom ikut saya. Okey, mari saya tunjukkan ruang tamu saya. Actually, ruang tamu ni saya suka warna yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. That's why saya pilih colour more on greyish lah. Biasa kalau tengok di sini, dinding color kelabu grey, light grey, and then mesh with dark grey lah. Macam dekat cushion, dekat sofa, dekat langsir, kita pilih colour dark grey and combination with white. But ada minimal sikit colour-colour macam ada gold brown. So kalau tengok kat sini, kita punya yang hiasan dekat dinding ada colour gold sikit dengan colour brown sikit lah. So actually saya suka warna yang tidak terlalu terang dan a bit greyish. So sofa saya 3-seater campur dengan ada dua single seater. So nampak boleh communicate with family lah. So di sinilah ruang kami tengok TV. Kadang-kadang sembang with the family apa semua, anak-anak apa semua kan. Untuk pemilihan sofa ni saya pilih colour dark grey untuk matchkan dengan saya punya curtain lah. Macam saya beritahu tadi, saya suka colour greyish yang ada light grey with minimal dark grey. So curtain kita pilih yang full height sebab supaya dia akan tutup yang belah atas tu. So bila kita selak ni dia tak nampak lah. Orang kata ala-ala hotel gitu. Okey, so untuk dinding, untuk mengelakkan daripada nampak kosong, nampak plain kan, that's why kita letak wainscoting di dinding untuk elakkan dia nampak macam terlalu plain lah. So yang ni kita tempah kontraktor lah untuk letak. So kita orang pilih almost area ada wainscoting kecuali kawasan dapur sajalah. So rumah ni end lot
So banyak cahaya. Tujuan saya berminat dengan Enlot ni ada cahaya lebih lah, extra. Because rumah lama saya dulu rumah tengah, so agak limited dari segi cahaya. So bila ada rumah tepi ni, alhamdulillah rezeki daripada Allah. So biasa daily routine saya bila saya balik kerja, saya akan ada ruang saya sendiri, which is kita build in wardrobe ni. Dalam ni ada boleh letak kasut dan juga barang-barang apa. So balik kerja saya akan sangkut saya punya jaket. And kalau nak pergi kerja, ini tempat saya ni lah, pakai kasut, pakai stockings before going out to the works lah. So ini ruang untuk saya keluar masuk semualah, dan juga ada beberapa khazanah alam di dalam ni yang tak perlu saya buka kot. Okay. So ada ruang saya kat sini, dan itulah untuk ruang tamu dan juga ruang kasut saya. Okey, ini ruang dining kami. Okey, meja ni kami beli daripada Maju Home. Dia punya table dia agak nipis lah, lain daripada yang lain sikit. Okey, actually meja ni sebenarnya dia 6 seater tau, 6 seater. Tapi memandangkan saiz dia agak panjang, jadi saya mix and match, tambah lagi another 2 seater, make it dia 8 seater lah. Sebab kami ni dua-dua anak sulung, so that ramai adik-adik, family yang akan datang. So bila ramai-ramai tu agak limited sikit lah. That's why kami tambah sendiri 2 meja ni, 2 kerusi lagi untuk jadi dia 8 seater. Ini sliding door kami. Macam saya beritahu tadi, saya suka pencahayaan yang lebih. Jadi kita buat swing door lah kat sini. So bila nak keluar je, tolak je. So kami akan berada di luar lah. So ini kira ruang saya, especially saya dengan wife lah. Kadang-kadang malam-malam kopi-kopi kan. So untuk yang plaster ceiling, kami suka yang tak nampak sangat heavy. That's why dia nampak macam L-box lah. L-box ni tujuan dia untuk kita tunjuk area. Kalau tengok kat sini, satu area ni, so this one indicate this dining area. So yang tanda tadi tu adalah untuk yang ruang tamu. So ada juga minimal gold yang saya beritahu tadi. Saya suka grey dan juga ada minimal gold. That's why lampu makan saya ada colour gold-gold sikit lah, sesuai dengan minat wife saya. Okey, rumah ni a bit open concept, daripada ruang tamu sehingga ruang makan dan juga ruang dapur. Jadi bila tetamu masuk, dia akan nampak terus everything di punya in front lah. So that's why I kena ada something view yang bila orang masuk tu nampak cantik sikit. That's why saya ada buat ruang ni, which is ada table ni daripada SSF dan juga lampu daripada SSF. So cermin, ini wife saya punya minat lah. Dia suka sangat cermin sebab senang nak betulkan tudung apa semua kan, especially sebelum nak keluar kan. Dan so ada sedikit dekor dengan pokok-pokok, ada nampak green-green sikit. So saya suka dengan tema yang ada, orang kata nampak hidup lah, tak nampak ruang tu nampak macam kosong kan, nampak macam plain. So ada nampak benda tu hidup. And kipas pun kipas klasik sikit kat sini. So dia macam kipas dulu-dulu, tapi dia barulah actually. Alright. So meja kecil ni kadang-kadang anak saya lah, dia duduk dia main-main ke, ataupun dia buat mewarna apa semualah. So ini kira ruang yang selain daripada ruang yang saya sebut tadi itulah. Ini saja daripada saya, ruang family, ruang makan dan juga sedikit ruang yang tepi. So saya serahkan kepada wife saya untuk bagi details untuk bahagian dapur lah. Sebab bahagian dapur ni bahagian perempuan kan, so kita bagi dia lah. Dia lagi otai. Hai, yang ni kami punya dry kitchen. Sepatutnya dinding asal untuk dapur kami sampai sini saja. Sepatutnya kecil je yang ruang dapur kami yang asal. So kami extend tanah tepi lebih kurang dalam 6 kaki. Dan yang untuk kami punya island lebih kurang saiz dalam 6 kaki kali dengan 4. Sepatutnya asal plan untuk island ni tak ada tiang. Tapi semasa proses renovation, diorang pecah dinding, tiba-tiba ada tiang dekat sini dan kita orang discuss dengan arkitek. Diorang suggest supaya biar saja tiang ni dekat sini sebab tiang ni untuk support tingkat atas.
So kita orang terpaksa tukar sedikit design untuk island ni, dia punya size, dan juga untuk kabinet belakang juga. Untuk island memuatkan untuk sebenarnya 3 kerusi, tapi kami just letak 2 dulu. Untuk material top kami gunakan quartz stone corak marble, and untuk dia punya body bawah menggunakan block board, dan luar dia di wrap dengan HPL, high pressure laminate. So untuk island ni kami pilih sinki warna gold bersama dengan dia punya pipe lah untuk meshkan dengan kita orang punya handle untuk kabinet. Untuk island kami beli yang jenis single punya pendant lamp di Shopee warna gold untuk meshkan dengan sinki. Yang ni ash cabinet. Ini memang saya punya wishlist lah untuk saya punya kitchen. So saya banyak refer dalam Pinterest dan juga dari kawan-kawan IG Home yang sekarang tengah trend ash yang ni. So yang ash ni body dia sama juga macam island block board. Dia punya luar wrap dengan HPL, dan juga kita orang buat full height. Ada cornice dekat atas. Tema English, modern English. Okey, pemilihan warna lebih kurang macam warna cream white, lebih kurang macam itulah. Sepatutnya kita orang decide untuk warna grey, tapi kontraktor KC bagi suggestion supaya kita buat warna lain, different dengan wet kitchen. Okey, untuk decoration untuk shelf ni saya sebenarnya prefer ada juga pokok hidup, sebab nampak berseri lagi kan daripada artificial flower, sebab warna dia pun different kan, lain. So untuk decoration ash saya letak juga fake book yang saya beli dari Uju Home, candle punya holder dari Uju Home, painting dari Shopee, and sedikit vase lah dari Object ada, Shopee ada. Okey, saya sebenarnya suka sangat ruang ni sebab ada satu tingkap yang besar, yang sambil saya duduk dekat island minum kopi, saya boleh tengok juga saya punya mini garden. So ruang ni beri saya lagi tenang, enjoy lah saya menikmati saya punya breakfast. Untuk dry kitchen ni memang sinilah tempat kita orang, anak-anak pun semua senang nak ambil air, nak buat kopi ke, nak buat tea ke, semua dekat sinilah. Okey, jom saya tunjuk ke wet kitchen. Yang ni saya punya wet kitchen. Wet kitchen ni adalah yang kami extend lebih kurang dalam 5 kaki lebih, 5 kali 22. Okey, untuk wet kitchen ni tak besar. Ruang dia sempit je, kecil, tapi dia memanjang hingga ke laundry. Untuk wet kitchen kami menggunakan top jenis quartz stone, tapi corak dia saya pilih different dengan dry kitchen. So untuk backsplash dari Jubir Cantik, yang ni husband saya memang nak sangat corak ni, so kita macam okey lah, ikutkan je lah kan. So untuk material body wet kitchen kami pilih block board, sebab block board ni dia tahan lasak, dia tahan air. Sebab kawasan wet kitchen kan kita banyak basah-basah kan. So yang untuk wet kitchen kami pilih warna light grey supaya nampak lagi luas lah. So different dengan dry kitchen. And sini ada open chef, sebab saya selalu tengok dekat Pinterest rumah Mak Saleh, diorang memang banyak jenis open chef macam ni. So ada sedikit decoration, saya memang suka pokok hidup. So rasanya semua sudut rumah saya ada pokok hidup. So saya dekorkan dengan ada painting. So sini saya punya rempah-rempah dekat atas sebab supaya senang saya nak capai bila masak. Okay, so untuk wet kitchen kami untuk tingkap kami gunakan frosted glass sebab kita extend terus dekat tepi jalan kan, supaya senang blur, so orang dari luar takkan nampak kita yang dekat dalam. Untuk wet kitchen, lantai saya memang nak ada sedikit corak-corak lah, tak nak yang plain sebab yang dry kitchen dengan ruang tamu dah corak plain kan. So saya this one color black and white match lah dengan color grey, color saya punya handle pun color grey.
top pun warna white. So saya rasa lantai ni boleh match lah dengan saya punya kitchen cabinet, warna kitchen cabinet. Okey, yang ni adalah kami punya utility cabinet. Okey, sepatutnya yang ni kami nak buat panjang tau, dia punya top ni ikut ukuran yang normal punya lah. Tapi disebabkan ruang yang ni sempit, so kita terpaksa buat dia kecil sikit ke dalam. Okey, yang ni contoh utility cabinet kami. Semua kami simpan dekat sini, penyapu segala semualah kan. Okey, untuk yang ni lebih kurang macam pantry jugalah kot. Saya simpan makanan, biskut-biskut apa semua dekat sini lah. Okey, jom kita pergi ke laundry area. Okey, untuk laundry area ni kecil je. Just muat dryer and juga washer. So sini simple, just I letak decoration dekat dinding. Chef apa semua belum ada lagi, itu tunggu kami punya next budget. So untuk laundry ni supaya tak nak nampak terlalu kosong, saya letakkan juga pokok hidup dekat tepi tingkap. Dan juga ada jugalah troli untuk letak kain-kain, buruk apa semua untuk saya gantung dekat tepi ni. So tersorok sikit tau, taklah nampak terlalu open. Dan juga sedikit decoration pokok hidup. Okey, sekarang kita berada di tingkat atas. Yang ini adalah ruang family. Tapi actually sini bukan hari-hari lah kami duduk, cuma bila ramai tetamu. So kami akan jadikan sini adalah ruang solat. Okey, sini tak ada apa-apa dekor sangat. Sofa pun daripada rumah lama yang kami matchkanlah dengan kapet yang baru. Lepas tu ada decoration sikit, pokok hidup juga, my favourite. And untuk dinding ni sebenarnya lama dah kosong, dah setahun lebih. So rezeki Dian sponsor, dia orang punya frame, alhamdulillah match dengan dinding ni, dengan warna dinding cream. Thank you Dian, sponsor frame cantik. Kami lengkapkan dengan spotlight dari warna gold. Ruang ni sebenarnya tinggi tau. Kalau tengok atas, boleh buat loteng dekat tingkat atas. Dia ada tingkap apa semualah. Jom ke master bedroom saya. Hai, yang ni master bedroom kami. Okey, untuk master bedroom kami memilih tema warna brown dan putih supaya bilik nampak lebih tenang, lebih relax kan. Sebenarnya kami dulu sebelum pindah rumah ni kami suka tau tidur hotel. Boleh kata setiap bulan pergi tidur hotel sebabkan nak vibes hotel tu. So bila masuk rumah ni kami decide bilik pun nak buat ala-ala vibes hotel lah, supaya kita balik kerja kan malam boleh tenang, relax. Lepas tu untuk bilik pun kita orang ada gunakan 3 jenis lampu yang berlainan tone. Okay. Untuk katil warna brown, yang ni kami beli di Rumah Home. Set dengan side table juga dari Rumah Home. Untuk decoration dinding, kami beli painting yang agak fancy sikit supaya bilik ni tak terlalu boring. Beli di Kaizon. Dan untuk langsir kami pilih warna dark brown supaya sebab bilik ni kan tingkap dia luas. So bilik ni sebenarnya agak terang. So kita pilih yang jenis yang blackout punya langsir supaya nampak gelap sikit. Yang ni pula adalah TV cabinet, just a simple, minimalis orang kata. Beli di IKEA dan ada sedikit minimal decoration berwarna putih and colour oak. Kami matchkan dia lah, colour wood, kayu. Di sini ada wing chair, yang ni warna hijau sebab ini adalah dari rumah lama. Saya sayang sangat saya punya wing chair daripada IKEA ni. Very comfortable. So okey lah kot kan, boleh match dengan warna brown bilik ni. Di sini ada built-in wardrobe. Kami buat full ceiling. Lepas tu supaya banyak storage yang kita boleh masuk, luggage apa semua boleh. Saya sumbat dekat dalam ni. So sini ada open shelf, ada sedikit decoration, bako saya simpan handbag semula dekat situ. Okey, so kita pergi ke ruang sana pula. Yang ni saya punya walk-in wardrobe juga, tapi yang ni sedikit sempit tau ruang ni. Actually sebelum kami decide nak buat, kami tanya juga kan dekat orang yang kontraktor wardrobe, okey ke nak buat dekat sini, tapi diorang kata ruang agak sempit sebenarnya. So mungkin agak susah lah bila husband and wife dua-dua nak cari baju. Tapi so far alhamdulillah okey je, sebab kita pun bukan berdua-dua sama-sama nak cari baju kan. So bergila-gila dan memang husband saya
dia memang nak sangat ada walk-in wardrobe dekat sini walaupun sempit. So dekat sini kita ada buat full high mirror juga supaya ruang ni nampak lebih luas dan lebih cerah lah. Okay. So yang ni memang muat baju suami dan baju saya. Dah ada sedikit kami punya kelengkapan dekat sini lah, dan atas ada sedikit storage lah. Hai, inilah ruang patio yang saya cerita dari dalam tadi. Okey, ruang ni adalah ruang untuk saya dan suami saya kopi-kopi kat sini. Malam-malam lepak ke sambil cerita masalah keluarga kan. Okey, ruang ni saya memang nak tema black and white ala-ala English. So kami meshkan dengan lampu outdoor yang ada ala-ala English juga. Okey, so untuk tingkap yang luas ni saya memang plan nak ada sedikit ruang untuk saya letak pasu, dan juga untuk dia punya frame saya nak ada jenis yang ada cornice macam dalam Pinterest. Memang banyak refer dengan Pinterest je pun sebenarnya, sebab dia orang rumah Mak Saleh dia banyak tau, dia punya tingkap dia memang kebanyakannya semua ada frame cantik, dia orang letak pokok apa semua kan untuk hiasan. Okey, so sini saya just letak pokok je lah sikit-sikit kan supaya nampak seri patio ni lah. Okey, untuk lantai saya beli dengan Homa to You, bandar Bukit Raja. Okey, untuk patio lantai ni jenis made punya. So kalau hujan dia memang tak licin, memang okey. Baiklah guys, kita nak ucapkan thank you so much pada Kak Zura kita dan juga Abana sebab sudi feature dalam House Tour Malaysia kali ni. Okay, thank you Dia and team House Tour Malaysia sebab sudi datang ke Nazura Home. Sama-sama, rumah ni pun memang sangat-sangat cantik. Orang kata vibe English modern tu memang terselah lah. Sebab kita masuk je rumah ni, orang kata dia open concept. Tapi apa yang menjadi tarikan dia adalah Ash di belakang ni. Katanya Ash ni pun ada cerita dia bang. Sampai kena tag lah. Betul ya? Betul. Biarlah rahsia. Betul lah, biarlah rahsia. Okeylah, tadi abang ada cerita yang rumah ni merupakan rumah subsale korang beli. Okey, baru je duduk 2 tahun korang. And dia nak tanyalah, orang kata ada tak cabaran dalam orang kata membeli rumah subsale ni, macam dari segi orang kata ada defect ke, macam mana tu, boleh sharing tak? Okey, yang pertama kali rumah subsale ni beza dia tak samalah dengan rumah yang kita beli dekat developer kan, macam direct developer lah. Kalau rumah subsale ni, rumah tu dia dah ada, so kita kena beli dengan direct owner. Okay, so that apa yang tips yang saya boleh share kat sini, before kita beli rumah subsale tu, kita kena tengok rumah tu keadaan macam mana, luar, dalam. And then kita kena ada some expectation in terms of cost lah, kalau ada nak repair ke apa. Tapi Alhamdulillah rumah yang saya beli ni okey. Kondisi dia okey lah. Kondisi dia lebih dalam 5 tahun. Tetapi bila saya masuk, first saya step in his house, it's totally tak ada orang duduk lagi rumah ni. Macam like rumah baru jugalah. Yes, itu rumah baru. And then saya pun terus buat decision go with this house. So Alhamdulillah lah. And then saya make good, just a simple make good. And then pasang semua yang basic-basic macam lighting, heating apa semualah. Oh, I see. So abang duduk rumah ni, orang kata duduk, lepas tu sambil reno ke macam mana? First saya masuk dulu rumah ni, and then just buat basic plaster ceiling. Sebab plaster ceiling ni dia benda yang kalau boleh before move in tu buat terus. Sebab kenapa? Sebab kalau kita dah masuk baru buat, dia akan debu, dia akan impact teruk lah kalau kita berada kat dalam kan. So that's why before saya move in, buat terus plaster ceiling. Cumanya saya duduk dulu, lepas tu saya buat renovation lah. Oh, I see. Sebab katanya abang jual rumah lama kan, dan duduk stay kat rumah ni. Kenapa jual tu rumah lama? Memandangkan bila kita buat renovation ni, of course dia cost dia memang agak besar. Jadi sebahagian daripada cost tu kita kena rearrange lah daripada rumah lama. Dan saya jual rumah lama, itu dah ke sini.
the reason saya jual rumah lama, actually ramai kawan saya kata, sayang abang bila jual rumah lama ni kan, but why not buat sewa? Tapi saya punya point of view pula, sebab kita mungkin tak dapat nyewa yang bagus. Kita tak tahu siapa yang akan sewa macam-macam tu. And then bila dia dah duduk lama, a few years later, atau bila dia keluar ke, dan bila tengok rumah tu macam, oh my god, terkejut kan dalam keadaan tu kan. So that banyak benda-benda yang kita kena fikir lah, not only kita just rent out to the tenant apa semua lah. So because of that, saya buat keputusan untuk let go rumah lama tu. So I just concentrate satu rumah je. Lagipun rumah saya seorang je. Satu rumah. Satu je. Berani kan? Itulah berani ni. Berani lah. Saya berani. Yelah, rumah dah cantik kan. Saya ada pesho lagi kat luar tu. Saya santai buat part lepak betul-betul cantik je kak. Just reno kata half rumah ni je kan, separuh je. Okey, dia nak tanyalah, dia adalah orang kata part Kak Zura je memang cantik bahagian wet kitchen ni. Dry kitchen, sorry. Okey, dia nak tanya macam mana akak maintain kabinet ni yang colour cerah ni? Macam tak ada ke anak conteng ke? So far memang diorang tak ada cara conteng, tapi nak maintain dia memang kena rajin lah. Itu je lah. Pokok pangkal je kan. Tapi kabinet ni senang je pun nak maintain. Senang je. Just lap je. So dari segi warna ni memang akak pilih lah ke bincang berdua ke? Memang kita orang discuss berdua lah. Sama dengan kita orang punya kontraktor kabinet sekali lah. Okey, baiklah, dia nak ucapkan thank you so much kepada Kak Zura dan juga Abang Nas. Kita ada something hadiah daripada pula Austum Malaysia, daripada Dian Signature. Thank you. Terima kasih Dian. Sama-sama. Okey, ni pula daripada Noko Malaysia. So kalau korang nak cari barangan Noko, korang boleh terus pergi ke outlet Noko yang berhampiran. Baiklah, untuk korang yang nak tahu tentang home decor, journey home decor Kak Zura ni, korang bolehlah pergi ke Instagram beliau iaitu Nazura Home. Dan jangan lupa juga untuk follow. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Untuk korang seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Austum Malaysia. Dan jangan lupa juga untuk tonton episod kami yang seterusnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Kak. Okay.